Apapun kami bawakan juga perhatian anda kembali ke studio pada kali ini ingin kita mendalami apakah antara intipati dalam usaha memperkasakan rakyat kalau dikaitkan dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bersama kami pagi ini yang berbahagia Datuk Dr. Suhana Mat Sadeh yang merupakan pengarah bahagian ekonomi makro Kementerian Ekonomi. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini. Ini merupakan kalau boleh kita katakan separuh report card dan juga separuh sasaran pada masa akan datang. Dengan apa yang dikongsikan oleh Yang Amat Perdana Menteri baru-baru ini dalam pembentangan tersebut, tidak juga kita perlu akui bahawa ianya semua berbalik kepada statistik and the numbers. Ya. Jadi bagaimana yang bagi Datuk boleh kongsikan dengan para penonton pagi ini sebagai pengenalannya pencapaian terbahagi dua. Satu, bagaimana pencapaian secara ringkasnya dan unjuran untuk 2025. Ya, Assalamualaikum Zaliha. Terima kasih atas jemputan kepada Kementerian Ekonomi untuk kita kongsi mengenai kajian separuh penggal ini. Seperti mana yang mungkin Zaliha sedia maklum, rancangan Malaysia ni adalah satu perancangan jangka sederhana untuk tempoh 5 tahun. Seperti yang saya sebut tadi, this is report card halfway. So untuk rancangan Malaysia ke-12 dia untuk tempoh 2021 sampai 2025. Dan pada 2 tahun pertama tu kita akan adakan kajian semula untuk menilai kembali tengok balik sasaran, kita punya dasar dan strategi apa yang perlu ditambah baik. Dan 11 hari bulan lepas kita telah Perdana Menteri telah pun membentangkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen. Dalam tempoh kajian separuh penggal ni kita dapati pertumbuhan negeri meningkat sebanyak 5.9%. Ini lebih tinggi daripada yang kita sasarkan, itu pada 4.5 hingga 5.5% setahun. Ya. Dan peningkatan ini antaranya disebabkan oleh pelbagai strategi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan selepas COVID-19, di mana keadaan ketika itu amat sukar dengan krisis kesihatan dan juga peluang ekonomi yang terhad. Yeah. So selepas itu kerajaan telah mengambil pelbagai langkah dan kita dapati hasil daripada itu peningkatan ekonomi kita pada 2021 telah meningkat kepada positif 3.3. Sebelum itu dia negatif dan akhirnya pada tahun 2022 dia meningkat kepada 8.7% dan ini memberikan gambaran bahawa ekonomi negara telah semakin pulih dan turut mencerminkan daya tahan ekonomi negara So untuk 2 tahun yang pertama tu kita dalam proses pemulihan. Ya. Dan pada tahun ini kita andaikan ekonomi akan bertumbuh dalam sekitar 4%. Walaupun terdapat pelbagai cabaran di peringkat antarabangsa Ya. Kita kata kita lihat ekonomi dunia pun bertumbuh pada 3%. So maksudnya Malaysia sebagai negara yang we call small open economy, dia akan turut terjejas atau terkesan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang sedikit perlahan. Dalam Datuk, kalau boleh saya tanyakan sebentar, Datuk sebutkan tentang cabaran bukan saja di negara kita, malah juga di peringkat antarabangsa, terutamanya untuk bangkit dalam proses pemulihan tersebut. Ya. Jadi kalau diamati semula intipati pembentangan KSP RMK 12 ini, apa antara cabaran yang paling utama dikenal pasti dan apa game plan untuk kementerian mengatasi situasi ini? Cabaran ini ada dua, Zaliha. Satu global dan juga domestik. Yang cabaran global yang masih berlanjutan kita tengok dari segi geopolitik antara Rusia dengan Ukraine dan juga konflik antara China dengan Taiwan. Dan kita juga ada, bila ini berlaku dia akan mengganggu kita punya rantaian bekalan global. Walaupun kita bukannya orang kata direct dengan Ukraine kan, tapi bila dia berlaku itu dia akan memberi kesan kepada rakan dagang Malaysia dan ada ekonomi slowdown China juga memberi kesan kepada Malaysia. Dan di samping itu kita juga terjejas dari segi harga komoditi dan inflasi Dan antara isu domestik yang kita kena pasti dalam kita punya review adalah perubahan struktur ekonomi yang perlahan. As ekonomi itu bertumbuh, kita semakin kompleks dan kita kena berubah. Dan sektor itu perlu berubah. Struktural sektoral reform itu perlu ada. Dan bila ada gangguan bekalan global itu akan memberi kesan kepada Malaysia. Dan kita juga menghadapi jurang pertumbuhan kita antara wilayah kita dapati masih lagi negeri-negeri yang berkembang dengan pesat tu makin berkembang pesat dan negeri yang kurang yang pertumbuhannya lebih perlahan akan menyebabkan berlakunya jurang antara itu. So dalam rancangan Malaysia ke-12 dan KSP ini kita akan
mengenal pasti potensi untuk mengoptimumkan pertumbuhan negeri-negeri ini dan sekaligus kita mengurangkan jurang antara negeri tersebut. Datuk, apa yang dikongsikan juga dalam oleh Yang Berhormat Menteri Tuan Rafizi Ramli baru-baru ini juga antara anjakan yang dimasukkan dalam KSP RMK12 ini adalah untuk memastikan menaik tarafkan fasiliti-fasiliti yang daif dan ini sedikit sebanyak dapat dilihat dalam jangka panjang dapat mengurangkan jarak yang jurang yang Datuk sebutkan tadi. Bagaimana dapat dipastikan barangkali yang telah dibincangkan untuk memastikan timeline ataupun garis masa itu dapat diringkaskan sebaik mungkin? Kita masih ada lagi 3 tahun. Projek pembangunan infrastruktur ni memang masih berjalan dan kita satu lagi dalam kita punya matlamat kita nak kesejahteraan rakyat. So dari segi penyediaan infrastruktur dia sekatalah antara Malaysia antara semua kawasan di negeri. Dan yang kita nampak kadang-kadang bila kita ada keadaan ekonomi yang tidak begitu baik, kita tend untuk mengurangkan perbelanjaan untuk maintenance sebagainya. So sedangkan perkara-perkara itu penting dan ini akan ditambah baik bukan saja untuk pertumbuhan tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat dan sekolah-sekolah daif yang kita tumbuhkan juga memberi kesan kepada pembelajaran kanak-kanak kan. So sebenarnya untuk masa hadapan ni kita dah juga kena pasti di negeri-negeri untuk terlibatlah dalam high growth, high value sectors. So kita harapkan melalui anjakan-anjakan yang kita telah kenal pasti 17 anjakan tersebut dan juga tumpuan-tumpuan yang diberi akan dapat memberikan kehidupan yang lebih baiklah kepada rakyat dari segi dan kita juga berharap pertumbuhan dari segi pekerjaan yang akan dapat juga meningkatkan pendapatan rakyat dan dengan meningkatkan gaji dan seterusnya akan membantu dari segi kehidupan dan dari segi dia nak ingin dari kos sara hiduplah rakyat. Datuk sebutkan semuanya yang merupakan pengharapan rakyat dan ini bagaimana dapat untuk kita streamline ataupun untuk menjuruskan kepada naratif ekonomi madani itu sendiri, Datuk. Sebab ekonomi madani ni dia lebih kepada menaikkan ceiling, menaikkan lantai lah. So yang bawah tu kita akan lihat kepada penduduk yang terkesan macam B40, macam mana kita nampak tambah baik, mencari pendapatan tambahan untuk mereka. Dan untuk yang menaikkan ceiling sebab untuk ekonomi kita berkembang, kita memerlukan sektor-sektor yang perlu yang telah kita pasti untuk bertumbuh dengan peratusan yang tertentu. So pertumbuhan itu perlu sebab bila pertumbuhan itu berlaku kita akan semakin hampir kepada negara berpendapatan tinggi dan kita jangka mungkin dalam 2026 kita akan sampai ke situlah. Dan bila ini berlaku kita punya industri yang saya sebutkan tadi dia jadi semakin kompleks dan kita perlu orang kata moving towards lah yang high income, high value, high income dan kita perlu menyediakan kita punya tenaga talent pekerja kita untuk mencuburi sektor-sektor yang bernilai tinggi termasuk PMKS lah. Ya, Datuk sebutkan tentang sumber HR ni juga satu aset yang perlu dipastikan potensi mereka dapat mencapai tahap yang optimum untuk membangunkan negara. Mewakili bahagian ekonomi makro, Datuk, saya pasti banyak isu-isu ataupun unsur-unsur pemboleh ubah ataupun variables yang akan memberi kesan kepada perjalanan dan juga sasaran sama ada masa dekat ataupun jangka masa panjang. Bagaimana kementerian melihat ini dapat diatasi dengan sistematik? I think kita selaras dengan pertumbuhan ekonomi, teknologi, digital dan sebagainya, terdapat keperluan untuk kita melatih semula skilling dan upskilling kita punya pekerja talent tu. Dan kita juga perlu melihat keadaan pasaran apa demand dari segi pasaran dan juga mewujudkan peluang-peluang yang dapat menyerap mereka yang berkemahiran tinggi. Kalau tidak dia akan berlakulah brain drain. So sebenarnya dalam sudut pendidikan dan sebagainya banyak yang telah kita lihat dari segi kurikulum. Even sekarang di sekolah pun ada yang menekankan aspek digitalization kan. Kita ada penambahbaikan dari segi kurikulum yang akan membantu untuk meningkatkan lagi pengetahuan dalam bidang teknologi dan sains dan matematik ataupun STEM. So sebenarnya bila kita ingin menuju kepada negara maju, talent is one of the important thing lah. Kita patut beri
dan kerajaan juga memberi peranan yang besarlah dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bakal pekerja Malaysia di masa hadapan. Datuk bangkitkan satu isu yang sangat penting, iaitu kalau untuk memastikan permintaan sektor pekerjaan itu memerlukan satu bakat tertentu, kena retrain ataupun latih semula. Bagaimana Datuk lihat apa yang telah dibentangkan ini memerlukan kadang-kadang merekayasa ataupun membangunkan semula perkara-perkara yang memerlukan perubahan segera untuk mencapai matlamat yang telah pun disasarkan? Sebab kalau kita lihat, kerajaan telah juga melancarkan pelan tindakan blueprint ekonomi digital, dan dalam itu kita dah katakan untuk maju ke depan kita perlu macam katalah secontoh syarikat-syarikat perlu adopt menerima pakai menerima guna penjijilan. So dalam kita untuk meningkat, maksudnya kalau katalah syarikat-syarikat PMKS tu dia perlu ubahlah daripada dia buat secara manual kepada secara dalam talian ataupun kita automate dia punya back end. So benda perkara ini maksudnya demand untuk pekerja-pekerja mahir akan ada lah masa hadapan. Dan perubahan ini penting sebab kita tak boleh, sebab kebanyakan dari syarikat Malaysia masih lagi mikro kecil dan sederhana. So untuk ke depan dan untuk negara bertumbuh, talent tu untuk masuk ke dalam syarikat-syarikat ini, dan syarikat ini perlu juga berubah dari segi struktur untuk meningkatkan dia punya pendapatan dan sumbangan kepada ekonomi lah. Kalau kita tak boleh macam tidak mengambil kira teknologi dan penjijilan. So itu memang salah satu perkara yang perlu kita lihat semula lah. Tapi dari segi internasional kita masih ada lagi yang tumpuan kepada pematuhan standard dan sebagainya, yang mana termasuk juga ESG kan, governance dan sebagainya. So perkara-perkara yang perlu tu banyaklah juga untuk kita meningkat. Tapi yang penting kita perlu ada, bagi saya lah, kita ada yang talent yang ramai, yang berkemahiran, dan juga syarikat yang boleh berubah, yang ingin berubah dan mengambil peluang dengan insentif yang telah ataupun yang telah diberikan oleh kerajaan untuk meningkatkanlah pembangunan pertumbuhan syarikat. Kita sering dengar, Datuk, di jurnal-jurnal ekonomi, the only certain thing is change. Satu benda yang pasti adalah perubahan. Dengan begitu banyak inisiatif juga ajakan yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, infrastrukturnya juga, pembangunan infrastruktur itu telah pun digariskan apa yang perlu dilakukan, ada goals dan juga ada sasaran juga matlamatnya. Bagaimana perlu perubahan dari segi kesanggupan minda, bagaimana itu juga perlu sebenarnya yang tidak dapat dilihat ini perlu untuk memastikan matlamat ini dapat realisasikan. Bagi saya penting untuk kita tingkatkan awareness lah. Macam saya bagi contoh digital kan. Mungkin sebelum ini untuk yang senior citizen, so dia tak berapa nak guna kan smartphone. Sekarang ni kita nampak ramai je yang akan biasalah menggunakan smartphone, hubungi anak-anak dengan smartphone. TikTok pun rasa ramai warga emas yang bersara pun banyak terlibat dalam medsos. Betul. Dan benda-benda tu dulu kita tak terfikir kan. Sekarang dia berubah. So bagi saya masyarakat Malaysia ni dia willing to change lah. Kalau keadaan memerlukan dia akan berubah. Dan kalau menuju negara maju tu kita perlu ada certain dia tak adalah macam cepat sangat. Ada juga orang yang akan lambat. Tapi sebenarnya kita lihat dalam 2 tahun ni, bila kita COVID tu, penggunaan digital tu makin tinggi. Kan? Macam, kalau saya balik kampung dulu, mentua saya cakap, dia ni dah ada internet kan. Dia jadi macam satu keperluan. Dan kan daripada elektrik itu, sekarang dia kata, dia dah ada internet. Maksudnya, people aware lah. Dia jadi satu lagi, daripada kemudahan yang difikirkan perlulah. Even di luar bandar. Jadi keperluan sekarang. Satu keperluan. Datuk, dalam masa berbaki ini, satu isu yang sering dibawakan pastinya untuk meningkatkan ataupun memberikan persekitaran kos sara hidup yang lebih mesra, lebih bermaruah untuk masyarakat. Bagaimana Datuk lihat KSP ini boleh membawa ke arah matlamat itu? Kalau kita lihat dalam strategi kerajaan ini banyak bantuan diberikan, insentif dari segi walaupun inflasi kita bagi Malaysia dirasakan tinggi, tapi sebenarnya kita banyak kerajaan banyak memberi bantuan lah dari segi kawalan harga dan dari segi penjualan barang barangan rahmah secara rahmah kan, menu rahmah dan sebagainya. Ini membantulah dari segi
untuk rakyat dari segi kuasa hidup. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pemberian subsidi ini juga memberi kesan terhadap keadaan fiskal negara lah. Yang mana kita juga dalam salah satu anjakan ialah subsidi bersasar. Kalau kita lihat dari segi penggunaan petroleum RON 95, kebanyakannya dinikmati oleh golongan atas lah, T20. So kita pun lihat struktur ni balik. So bila kita penyasaran subsidi ini kita lakukan dan penjimatan tu mungkin kita akan tambah baik lah. Mungkin kita akan ada bantuan-bantuan yang lebih baik kepada golongan yang begitu yang memerlukan lah. Dan kerajaan juga sedang membangunkan pangkalan data utama supaya kita dapat lebih mengurangkan jurang patutnya orang masuk tu ada dan yang tak perlu tu dikeluarkanlah. Itu kita akan tambah baik data tu untuk kita betul-betul mengenal pasti mereka yang memerlukan bantuan. Dan semoga insya-Allah by Januari ni YB revisi itulah juga maklumkan akan dilancarkan dan kita harap pelancaran padu ini akan juga mendapat sokongan rakyat lah dan guna pakai dan sebab ini ke arah inclusiveness dan juga fairness terhadap rakyat Malaysia. Baik, untuk itu terima kasih bagi Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini dalam Semak Pagi Malaysia. Bagaimana KSP RMK 12 ni boleh memperkasakan rakyat. Terima kasih sekali lagi. Saya pasti perbincangan ini akan kita bawakan ke segmen dan juga program lain selepas ini.